محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق Allahul Azim. Kita selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa dirya
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال اللهم صل وسلم نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Nasab nah. Boleh tau? Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Saya nak dengar yang kedua, saya nak dengar sahabat sekalian baca. Huwa Sayyiduna Muhammad ibni ibni Qusay ibni Kilab ibni Nizar ibni Mad ibni Adnan. Dia mula-mula tu ibnu nah, lepas tu baru ibni nah. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib
ibni Hashim ibni Abdil Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Alhamdulillah. So lama-lama dia boleh hafal lah tu. Nah, insyaAllah nah. InsyaAllah. Tahu manalah kita punya tak boleh nah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat sekalian yang diridai Allah, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang sangat-sangat saya kasihi, yang sangat-sangat baginda sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah, kita masih lagi meneruskan kehidupan kita di dalam percaturan hidup yang kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tepi, kadang di tengah. Itulah kehidupan yang wajib kita lalui selagi kita bernama manusia. Alhamdulillah atas tingkatnya masa yang Allah bagi pinjam kepada kita, kita masih ruangkan sedikit waktu kita untuk sama-sama kita bermuzakarah, bermutalaah. Muzakarah ni berbincang lah, berbincang. Mutalaah ni sambil membaca, mengemukakan, membahas beberapa kemuskilan-kemuskilan kita. Alhamdulillah, setiap minit yang kita duduk di dalam ini dicatat oleh Raqib dan Atid. Mudah-mudahan kebaikanlah yang dicatat pada setiap saat dan minit yang berlalu, agar kebaikan menyeluruh dalam kehidupan kita 24 jam. Hanya kerana 1 jam kita luangkan masa di dalam majlis zikrullah akan mengkifaratkan 24 jam dalam kehidupan kita sehari-harian. InsyaAllah ini keberkatan yang kita cari setiap pagi, mencari rahmat, meraih redha Allah Ta'ala, seterusnya menagih simpati dan rindu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah pagi ini kita akan sama-sama menyambung, iaitu kisah para sahabat, yang mana kita masih memfokuskan pada kisah sahabat yang pertama, yang terulung, yang sentiasa berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu seorang sahabat yang sentiasa bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tak pernah berenggang. Tapi di antara para sahabat yang paling sikit meriwayatkan hadis. Dia sikit, walhal dia tak pernah berenggang dengan Rasulullah. Segala hukum, segala ilmu ada pada dia, tapi dia di antara sahabat yang paling sikit riwayat hadis. Hanya 142 hadis sahaja. Di kalangan sahabat dia lah sikit. Sebab dia yang paling dekat. Walhal kalau nak ikut dia boleh 1000. Dia boleh pergi 1000. Seperti mana sahabat kecil Nabi SAW, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Tapi Abu Bakar paling sikit. Walhal dia sentiasa dengan Nabi SAW dalam suka duka, dalam
kecewa, dalam sedih derita, dia sentiasa ada dengan baginda. Kenapa dia paling sikit meriwayatkan hadis? Hanya 142 hadis. Sebab ketika mana Nabi SAW bila wafat, baru sahabat kumpul hadis dah. Baru sahabat-sahabat pakat kumpul hadis. Dia sibuk mengumpul Al-Quran. Lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat akan kumpul. Apa Nabi kata hukum ni? Nabi kata hukum ni, Nabi kata macam mana? Apa Nabi buat? Itu dijadikan hadis. Setiap perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi itu dijadikan hadis. Sementara Abu Bakar As-Siddiq, dia di antara sahabat yang paling sibuk mengumpul Al-Quran. Yang ketika mana mula-mula Al-Quran itu diturunkan sikit-sikit. Kan ambil tempoh berapa tahun? Hampir 23 tahun. Tempoh penurunan Al-Quran. Kalau kita, bahasa kita kata berceramuk lah. Berceramuk ada kat kawan sikit. Jadi dalam kesibukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran untuk dijadikan satu naskah. Itulah yang menyebabkan beliau tercicir daripada meriwayatkan hadis yang banyak. Cuma kalau lah mereka tak boleh nak rujuk pada siapa, baru mereka cari dia. Kalau sahabat ni kata macam ni, sahabat ni kata macam ni. Lah ni kalau nak tahap sahih, kena cari Abu Bakar. Cari-cari dia akan beritahu benda yang paling sahih. Bila sampai kepada dia. Tapi kalau boleh, mereka akan bertanya kepada Umar, bertanya kepada Sayyidina Ali, bertanya kepada Anas bin Malik, tanya kepada orang lain. Sebab apa? Abu Bakar As-Siddiq terlalu sibuk mengumpulkan wahyu, yakni Al-Quran. Diceritakan pada awal-awal pengumpulan Al-Quran, satu gedung ni. Dia nak kumpul kerana Al-Quran ketika itu ditulis dalam berbagai bentuk dan tempat. Ada yang tulis atas papan batu. Atas batu, dengan tulisan yang menggunakan daripada warna bunga. Warna bunga. Ambil warna bunga mereka adunkan dakwat tu. Jadi bila lama Sayyidina Abu Bakar bimbang terhakis. Dakwat tu makin kelabu. Jadi dia kumpul. Ada juga sahabat-sahabat yang pandai menulis di tulang. Sebab tak ada alat. Tak ada alat, tak ada kertas, tak ada apa. Tulis di tulang. Kecuali yang paling moden ketika itu ialah menggunakan pelepah-pelepah tamar ataupun pelepah-pelepah batang pokok yang muda tu yang digelek untuk dibuat kertas. Itu pun bukan secanggih kertas yang ada di tangan kita hari ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila dia wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha keras. Siapa yang ada ayat ni? Siapa ada ayat ni? Dia hafiz Al-Quran. Tapi dia nak tanya sahabat yang tulis. Siapa ada ayat ni? Kalau dia kata aku ada. Ketika penurunan ayat Al-Quran ni aku ada. Tapi 1 hingga 5. Kau ni kata aku ada 6 hingga 10. Jadi dia pikir tu yang kata pengumpulan Al-Quran pada mulanya jadi satu gedung ni. Punya besar. Lepas tu baru dicatat semula, ditulis semula. Ditulis semula. Itu yang kita panggil Rasam Osmani. Sayyidina Osman di antara sahabat yang paling pandai menulis dan mempunyai tulisan yang paling cantik. Sahabat yang paling Rasulullah sayang ni, sebenarnya dia sempurna. Dari segi suara dia, dari segi hafazan dia, dari segi tulisan dia, dia memang paling pandai. Yang jadi menantu Rasulullah ni. Jadi bila dah tulis tu dapatlah 4 naskah. Bayangkan tulis tangan tu dapat 4 naskah. Hantar pergi negeri-negeri tu. Hantar pergi. Pasal apa? Takut sat lagi Al-Quran terhenti di situ sahaja. Dan Alhamdulillah berkat usaha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berapa juta Al-Quran dikeluarkan hari ini? Berjuta-juta. Hasil daripada usaha dia. Pahala dia dah. Pasal itu yang Rasulullah kata, kalau dikumpulkan seluruh amal ibadah umat manusia di muka bumi ini, nak bandingkan dengan sebelah Abu Bakar, tak dapat.
Dia orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran. Berapa juta manusia yang baca Al-Quran hari ini? Hasil daripada usaha dia. Masya Allah. Kita ni kalau boleh wakaf Quran pun rasa dah bangga dah. Bangga kat diri sendirilah. Nak bangga kat orang malu dengan kan. Aku rasa, Alhamdulillah aku boleh wakafkan Al-Quran di Masjidil Haram. Tempat orang ulang alik. Orang selalu baca Al-Quran. Kita rasa dah seronok dah. Tapi dia mewakafkan Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Pasal tu di antara sebab pasal apa Nabi kata macam tu. No? Kalau dicampur kita semua, bukan kata dalam surau ni. Dalam dunia ni, campur semua seluruh umat. Banding sebelah, bukan satu dia. Sebelah dia. Takkan boleh sama. Hebat. Hebat. Rasulullah kata, kalau aku boleh pilih kekasih di kalangan manusia, maka Abu Bakarlah kekasihku. Allahu Akbar. Walaupun baginda tak pernah menyatakan, aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Tapi baginda selalu tercari-cari tangan Abu Bakar ketika mana berjalan. Tangan dia tu hingga nak cari tangan Abu Bakar untuk digandingkan kekuatan, semangat jiwa Nabi SAW. Teringin dah nak jumpa mereka nak? Teringin dah, insyaAllah ada rezeki nak. Ada rezeki apabila ditanya oleh para sahabat Nabi SAW. Kalau kita berpisah di dunia ni, kita nak jumpa di mana? Maksud kalau kita berpisah bila dah mati ni, kita dah berpisah, kita nak jumpa di mana nanti? Kata Nabi SAW, aku akan bertemu dengan Abu Bakar paling awal. Dia tak jumpa dengan Khadijah, dia tak jumpa dengan Sayyidatina Aisyah, dia tak jumpa dengan isteri-isteri ataupun anak-anak dia yang lain. Tapi dia jumpa dengan siapa dulu? Dia jumpa dengan Abu Bakar dulu. Sebab Abu Bakar ada di sebelah baginda SAW. Dalam susunan makam ni, Abu Bakar duduk belakang dia. Kepala Abu Bakar bersama dengan pinggang dia. Ada di belakang dia. Sebab tu bila mana hari pertama dibangkitkan di mahsyar, dia nanti tanya mana Abu Bakar. Dia tak tanya yang lain, dia cari Abu Bakar tu. Walhal baginda ada 11 orang isteri. Dia tak cari pasal apa? Itulah. Jadi dia kata kalau aku boleh cari manusia sebagai kasih, maka Abu Bakar lah kekasih. Hebatnya manusia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ataupun Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Osman pun Abdullah bin Osman. Okey. Kita berhenti kat mana? Alai. Baru nak cari kita beli lawata dah. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan diri untuk dia qisas. Muka surat 24 kitab saya Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni dalam peristiwa Nabi hampir wafat. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan diri untuk diqisas dengan bersabda, barang siapa yang belakangnya pernah kupukul, maka inilah belakangku, silakan membalasnya. Barang siapa yang kehormatannya pernah kupermainkan, maka inilah kehormatanku, silakan membalasnya. Selepas itu baginda turun dari mimbar untuk melaksanakan solat zuhur. Selepas solat baginda kembali semula ke atas mimbar dan duduk di atasnya. Baginda mengulang lagi sabdanya ditambah dengan penyampaian lain. Ketika itu ada seorang yang berkata, sungguhnya engkau mempunyai tanggungan 3 dirham kepadaku. Maka baginda berkata, berikan kepadanya wahai Fadl. Kemudian baginda menyampaikan nasihat berkaitan orang-orang Ansar. Aku mewasiatkan kepada kamu tentang orang-orang Ansar. Mereka adalah saudaraku dan kehormatanku. Mereka telah melaksanakan kewajipan mereka dan apa yang tersisa adalah milik mereka. Terimalah orang yang baik antara mereka dan maafkanlah orang yang buruk antara mereka. Satu riwayat disebutkan bahawa baginda bersabda, sesungguhnya manusia akan semakin bertambah banyak sedangkan orang-orang Ansar menjadi semakin sedikit hingga akhirnya mereka seperti garam dalam makanan. Barang siapa antara kamu yang ada menangani suatu urusan yang boleh membahayakan dan bermanfaat bagi seorang, maka hendaklah dia menerima orang yang baik antara mereka dan memaafkan orang yang buruk antara mereka. Baik, ini di antara wasiat baginda SAW. Beberapa wasiat yang baginda sampaikan ketika mana baginda sedang sakit. Baginda sedang sakit. Kita dah baca pada pelajaran hari itu
Nabi sakit ni sampai terpaksa dipapah untuk hadir ke masjid. Dan dalam tempoh kesakitan baginda tu hampir dua minggu. Tapi dalam masa-masa terdekat tu dia pergi juga ke masjid. Walaupun dipapah, nah, dia pergi juga ke masjid. Dan di antara dalam tempoh 2 minggu tu, dia pernah bertanya kepada para sahabat, ni belakangku untuk dia qisas. Dalam sejarah mencatatkan itu adalah Mukasyah. Ini ada hadis dhaif, bukan hadis sahih. Okey, yang dikatakan Mukasyah orang yang menghampiri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengqisaskan baginda. Kalau nak ikut daripada cerita hadis sahih, bukan Mukasyah yang keluar, nah, yang kata Nabi ni nak kena qisas, tapi seorang lelaki yang lain. Nah, seorang lelaki yang lain yang tak boleh berdampingan dengan Nabi, yang tak boleh duduk dekat dengan Nabi, yang hanya boleh pandang Nabi daripada jauh saja. Sebab apa tak boleh dekat? Nabi sentiasa dikawal oleh para sahabat yang dipanggil Arjalul Hawal, Juarin Nabi SAW. Lelaki-lelaki yang berada di sekitar Nabi. Mereka kalau Nabi berjalan dengan mereka, seorang ke depan, seorang ke belakang, kiri, kanan. Nabi ni dia sentiasa diancam bunuh oleh puak-puak Yahudi, puak munafik, puak musyrikin. Nabi tak pernah lantik bodyguard. Nah, tapi sahabat sentiasa jaga, sentiasa menjaga Nabi. Bimbang ada bahaya yang datang daripada arah depan dan belakang. Mereka lah yang menjadi perisai Nabi. Kita baca itu cerita tentang siapa? Abu apa? Lekah. Lekah. Abu Dujan. Kan? Kan Abu Dujan. Bukan Durjana lah. Yang menjadi perisai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, badan dia jadi macam landak. Nah, dipanah-panah. Nak jadi perisai. No? Sanggup, Allahu Akbar. Kan? Okey. Di antara para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ni, ada sahabat jauh yang membayar daripada jauh. Tak boleh nak dekat dengan Nabi. Jadi satu-satu cara dia buat macam tu lah. Dia kata, Nabi pernah buat dia. Nah, ketika mana dia menghampiri Nabi, Nabi nak naik di atas Quswa, yang ni unta baginda sallallahu alaihi wasallam. Tali unta Nabi tu terkena belakang dia waktu dia menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sakit sangat. Dah? Kena bahagian mana? Dia kata kena bahagian rusuk. Bawah sikit daripada rusuk kanan. Dia pun angkat, dia tunjuk bahagian pada rusuk kanan. Arab ini dikenali dengan Arab Badui. Kita tahu Arab Badui, saya selalu cerita, mereka ni berkulit hitam. Kalau kita, bahasa kita ni kalau nak mudah faham, negro tu. Nah? Asal daripada Arab Badui. Jadi dia, bila dia tunjuk, Rasulullah kata ninja belakang tu. Untuk dia qisas. Dah? Lepas tu dia kata, bukan dengan cambuk ni, dia kata tapi ada satu cambuk daripada Quswa, unta Rasulullah yang berwarna putih. Lepas tu dia kata, Rasulullah kata, pergi minta dekat Fatimah. Nah, Fatimah yang jaga semua perkakas aku. Sayyidatina Fatimah ni, waktu Rasulullah duduk sakit tu, dialah yang jaga keseluruhan perkakas Nabi SAW. Nabi kan ramai isteri, tapi Fatimah yang jaga. Sebab dia ada satu puteri dia waktu tu. Jadi, pergi minta dekat Sayyidatina Fatimah. Bila Sayyidatina Fatimah tanya nak buat apa? Yang tukang pergi ambil ni Fadlu. Fadlu ni sepupu anak kepada Sayyidina Abbas. Fadlu ni pergi minta, dia kata ada orang nak qisas ayahmu. Buat apalah dia qisaskan dia sakit. Nabi sedang sakit. Menangis Fatimah. Tapi tak keluar pergi ke masjid. Kalau kita serbu pindah dah. Dia tak keluar. Sebab benteng malu dia tu punya tinggi. Punya tebal. Dia kata kepada Fadlu, dia kata jaga ayahku, dia sakit. Jangan dia qisaskan dia. Dia tak pernah buat siapa-siapa pun. Fadlu kata ini di atas perintah Rasulullah SAW. Bawa mai, bawa mai. Tali.
yang menjadi tali unta, tali quswa tu tadi. Jadi bila pegang di tangan tu, sahabat-sahabat semua pakat bangkit buat dekat aku. Aku ganti buat dekat aku. Masing-masing suar, kita kata suar lah, ulurkan badan masing-masing. Hang nak pukul aku sampai berdarah pun pukul lah. Dia kata, aku tak mau dekat apa semua. Dia kata, aku nak dekat dia. Waktu tu Nabi di atas mimbar. Nabi turun main. Yang dia kata, dia angkat baju dia. Nah? Dia angkat baju dia. Rupanya Arab Badui ni nak peluk dia. Aku tak pernah peluk. Ha? Terus dia serbu. Serbu mengucup bahagian yang Nabi selak tu. Kelihatan dikatakan kulit Nabi yang berwarna putih kemerahan. Dia pergi peluk, dia pergi kucuk di situ. Aku punya teringin lah dia kata nak menyentuhmu, nak memeluk dan mengucupmu. Tapi ternyata aku tak mempunyai kesempatan. Siapalah aku untuk mengkrisoskan seorang kekasih Allah dan kekasih seluruh umat. Ini di antara hadis yang sahih yang sebut nama Uqasyah ni sebenarnya bukan dia, bukan nama dia. Itu hadis dhaif. Tapi tak berdosa kalau kita nak percaya sekadar untuk menguatkan keimanan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita percaya cerita tu tak berdosa. Kalau ada yang pula cerita ni cerita dongeng, bukan dia bukan dongeng. Memang Rasulullah ulurkan belakang dia untuk dia qisas. Kemudian bangkit salah seorang di kalangan mereka yang kata Nabi ada hutang. Nabi ada hutang 3 dirham. Dia suruh sepupu dia lah yang uruskan fadl tu. Dia ambil. Kalau kita panggil fadlu. Nabi panggil fadlu. Ambil lah dia kata, bagilah 3 dirham. Saja dia pun nak saja. Nak mencari kesempatan untuk dekat dengan Nabi SAW. Walhal Nabi tak ada apa-apa pun. Kemudian Nabi lepas habis solat zuhur, dia naik pula atas mimbar, menyambungkan khutbah dia. Khutbah ni di antara wasiat-wasiat terakhir baginda SAW. Dia habaq, dia kata, orang-orang Ansar, siapa orang Ansar? Iaitu penduduk Madinah yang menyantuni baginda SAW. Yang menyambut kedatangan penduduk-penduduk muhajirin daripada Mekah. Yang sanggup bagi rumah seorang sebelah. Yang sanggup bagi kebun seorang sebelah. Yang sanggup bahkan menceraikan isteri. Kalau ada 2, cerai bagi kat dia tu 1. Yang sanggup membagikan harta sama banyak. Itu orang-orang Ansar. Menyantuni, menyambut orang-orang muhajirin untuk datang ke Mekah. Kalau kita tengok ketika mana baginda SAW sampai ke bumi Madinah bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, apa yang Nabi dapat? Nabi dapat sambutan yang begitu hebat daripada puak-puak Ansar. Berkampung. Ada riwayat kata 3 hari, ada kata lebih daripada 3 hari. Berkampung, tunggu bila Nabi nak sampai, bila Nabi nak sampai. Bila Nabi sampai berebut-rebut, masing-masing ajak, jom duduk rumah kami, jom duduk rumah kami. Nak bagi saja. Sehingga kan seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim, tanpa berfikir banyak, hanya mempunyai 1 harta dalam hidup dia. Selepas matinya suami dia, bagi anak dia terus. Nah, ambil yang ni saja yang aku ada. Inilah buah hati harta dunia akhirat aku, yang ni je ada. Ambil terus yang ni. Punya nak bagi kalau boleh apa saja yang dimiliki. Tak ada yang lebih berharga kecuali anak. Dia dah tak ada suami. Rumah pun tak tahu mana, harta lagi tak ada. Ada satu-satunya. Bagi anak. Siapa dia? Anas bin Malik. Bagi saja dekat Rasulullah. Punya sayang kepada perjuangan dakwah yang bakal baginda tebarkan di bumi Madinah. Akhirnya, apabila baginda hampir-hampir wafat, di antara wasiat, salah satu daripada wasiat baginda, cerita pasal orang Ansar. Nabi kata, Ansar tu saudaraku. Dia pun hampir pupus. Bila manusia makin bertambah, dia pun makin berkurang. Sifat orang Ansar, rajin membantu. Terutama musafir yang terputus
bekalan. Sebab tu musafir yang terputus bekalan termasuk di antara asnaf 8 yang boleh menerima zakat. Nah, yang boleh menerima zakat. Kalau kita kata boleh tak nak bagi zakat dekat pendatang asing. Okey, dia pun tu musafir lah. Yang datang bekerja di tempat kita. Kita tahu dia susah. Kadang-kadang sampai tak ada apa nak makan. Boleh tak nak bagi kat dia? Boleh. Walaupun dia bukan mustautin tempat kita. Dia musafir yang mai ke tempat kita cari rezeki. Kirim hantar pergi ke kampung halaman. Tiba-tiba kadang-kadang kan duit tu hilang. Kadang duit orang curi. Orang peras ugut kot jalan. Kadang kerja saja tak dapat gaji. Kalau kita nak bagi zakat dekat dia boleh tak? Okay, dia di antara musafir yang terputus bekalan di perjalanan. Maka kalau kita membantu, kata baginda SAW, kita diumpamakan seperti pahala orang Ansar. Maksud Ansar ni apa dia? Penolong. Ansar ni penolong. Penolong kepada siapa? Muhajirin. Orang yang berhijrah. Orang yang berpindah. Orang yang merantau. Itu Ansar. Jadi Nabi kata, mereka ni makin kurang. Makin lama makin kurang. Dan makin-makin habis. Sampailah tinggal mereka tu jadi macam garam dalam makanan. Tak ada, tak boleh. Kena ada. Tak ada, tak boleh. Tapi hampir hilang. Garam dalam makanan, nampak ke tak nampak? Nampak tak? Kalau nampak tak boleh makan lah. Tapi boleh Itu perumpamaan kata Rasulullah. Dia hilang sampai tak nampak. Tapi boleh rasa. Hari ni kita tak nampak langsung dah. Orang Ansar, kita tak nampak. Walaupun kita pergi Madinah, kita duduk di Madinah, kita tak nampak dah. Tapi kita boleh rasa. Apa yang kita rasa? Kita rasa kegemilangan Islam. Kita rasa kemanisan Islam. Hadirnya kemanisan Islam ini, gemilangnya bumi Islam pada hari ini adalah hasil bantuan daripada orang-orang Ansar. Itulah mereka. Kalau bukan dengan kerana kemurahan hati mereka, belas ihsan daripada mereka, nescaya Islam tak gemilang di bumi Madinah. Hingga Nabi sampai-sampai, Nabi tukar terus Yathrib. Bernama Madinah. Kemudian diletakkan Munawarah. Bercahaya. Kota yang bercahaya. Waktu zaman Rasulullah dulu bukan ada lampu yang banyak berjalan ini. Apa yang bercahaya? Islam. Islam yang semakin terang benderang. Bermula daripada bumi Madinah. Walhal Nabi datang daripada Mekah. Nabi datang daripada pusat dunia. Yang ada di situ satu binaan yang paling indah. Yang paling teguh. Yang paling syumul. Yang ini Baitullahil Haram. Tapi Nabi mengumandangkan Islam di muka bumi Madinah. Bilal bin Rabah. Antara insan pertama yang naik di atas batu tinggi. Naik di atas batu tinggi. Mengumandangkan azan dengan kalimah-kalimah taibah berserta dengan kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bumi Madinah bergema pertama kalinya pada tahun pertama hijrah, hari kedua selepas kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada ihsan penduduk-penduduk Madinah ataupun yang digelar dengan golongan Ansar. Nabi kata jaga mereka. Jaga mereka. Kalau ada di kalangan mereka yang jahat, yang tak baik, maafkanlah. Maafkanlah. Janganlah berdendam. Sebab manusia ni bukannya semua sama. Mak baik, kadang anak tak berapa nak baik. Kita jangan pukul serata semua. Kita jangan pukul. Ada yang pukul keturunan ni. Sampai 7 keturunan aku tak ampunkan. Kalau orang-orang Ansar, Nabi kata, maafkanlah anda ada sedikit kesilapan mereka. Sebab sebagai manusia ni kita bukan baik semua. Sebab tu apa yang ada di bumi Madinah ni adalah milik orang Ansar. Kita orang Muhajirin hanya menumpang mereka. Jadi itu di antara wasiat Nabi. Kalaulah kata mereka nak ambil balik, boleh ambil. Bila mana Nabi wafat, mandat khalifah ni, mereka nak ambil sebenarnya. Ada di kalangan yang hati tak berapa nak puas.
Takkan kita nak bagi orang muhajirin juga kot. Mereka ni hanya pendatang. Kita akan jumpa nanti. Nah? Baik. Baginda meneruskan sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah. Diberi antara kemewahan dunia menurut kehendaknya atau apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tiba-tiba Abu Bakar menangis sambil berkata, demi ayah dan ibu kami, sebagai tebusanmu kami berasa heran atas perbuatan Abu Bakar ini. Maka orang ramai berkata, lihatlah orang tua ini. Rasulullah SAW mengkabarkan tentang seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara yang diberi kemewahan dunia menurut kehendaknya atau apa yang di sisinya, tetapi dia berkata, ayah dan ibu kami sebagai tebusan. Apa yang dimaksudkan hamba ini adalah tidak lain iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sementara orang yang paling mengetahui hal itu antara kami adalah Abu Bakar. Oleh itu dia berkata seperti itu. Tengoklah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi kata. Ini di antara rentetan daripada wasiat-wasiat terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas hari ni Rasulullah tak naik dah atas mimbar. Itulah hari terakhir Rasulullah duduk di situ nak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang diberi pilihan. Apa dia? Allah bagi pilihan, diberi antara kemewahan dunia menurut kehendaknya atau apa yang ada di sisinya, di sisi Allah Ta'ala. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Pasal apa Abu Bakar yang menangis? Sahabat-sahabat ni tak berapa nak faham maksud Nabi SAW. Nabi kata, ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Ta'ala mengecapi kemewahan nikmat dunia sampai kiamat atau sampai bila-bila, ataupun memilih untuk duduk di sisinya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka si hamba itu memilih untuk duduk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya kata-kata Nabi itu cerita tentang seorang hamba Allah. Tak cerita pasal siapa? Pasal diri Nabi. Nabi diberi pilihan. Siapa bagi pilihan? Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah melalui pesanan Allah Subhanahu Wa Taala, katakan kepada Muhammad, mau tak aku nak bagi dia hidup sampai kiamat, penuh dengan kemewahan dunia. Kalau Rasulullah ada, bagi tak akan jadi raja dunia. No? Aku akan bagi dia hidup sampai kiamat dan penuh dengan kemewahan dunia. Ataupun aku cabut nyawa dia, hadir ke sisi aku. Nabi jawab apa? Hamba tu pilih apa? Untuk kembali ke sisi Allah. Kembali ke sisi Allah. Rupa-rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam telah menerima kata dua daripada Jibril alaihi salam. Pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, Nabi pilih untuk kembali ke hadrat Allah, kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmat Allah. Dalam hadis lain, Jibril tanya, pasal apa tak ambil yang nombor satu tu, pilihan pertama tadi? Nabi kata, cukuplah di sini. Nabi letih, kan? Letih. Sejak baginda ditabalkan menjadi Rasul, tak pernah sehari pun Nabi berehat. Tak ada cuti. Tak pernah sehari pun Nabi berehat. Dan tak pernah Nabi tidur dengan aman, kecuali dengan digetak oleh orang lain, diancam bunuh. Sentiasa dihamburkan fitnah, kata nista daripada puak-puak yang mengkhianati Islam dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah tenang. Tak pernah tenang. Kalau kata kita duduk pada tempat baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dugaan yang sedemikian ni, rasa lama dah mati bunuh diri. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat semangat untuk agama Allah, untuk tauhid, untuk akidah manusia, baginda meneruskan perjuangan. Tak pernah sehari pun dia berehat. Tak pernah sehari pun dia tidur sampai ke pagi. Tak pernah. Kecuali menjadi hamba Allah sepenuh
sepenuh masa. Sebab tu di usia 63 tahun, apabila diberi kata dua oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, maka Nabi memilih pilihan yang kedua untuk kembali ke rahmatullah. Rupanya sahabat-sahabat yang ada di dalam Masjid Nabawi itu tak faham kata-kata Nabi, tapi Abu Bakar As-Siddiq faham. Nah, dia bersumpah. Kalau kita baca daripada petikan kata-kata yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia kata tiba-tiba, dia kata Abu Bakar menangis sampai berkata, demi ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu. Dia bersumpah atas nama mak dengan ayah dia. Nah, dia bersumpah atas nama mak dengan ayah dia. Macam kita suka bersumpah. Ni aku anak betul-betul ni depan pintu mayat. Ni betul-betul ni tengah langit. Ni tengah-tengah hujan ni. Tu kena sumpah lah tu. Aku tak bermawah ni depan pintu mayat. Apa dia lah sumpah depan pintu mayat. Tengok mayat tak keluar kat pintu tu, keluar kat pintu lain. Jadi, dia tak bersumpah lah depan pintu mayat, depan pintu masjid. Dia bersumpah atas nama ibu dan ayah dia. Dan dia nak huraikan balik kata-kata Rasulullah kepada sahabat lain tu. Dia menangis semau-maunya. Dia pun pakat tanya pasal apa dia menangis. Pasal apa dia menangis teruk sangat ni. Pasal apa? Dia pun tercari-cari siapa hamba Allah yang Rasulullah masukkan di dalam petikan khutbah baginda tu tadi. Siapa dia? Tu yang dia kata demi ayah dan ibuku, dia kata. Maksud baginda SAW, seorang hamba Allah yang diberi kata dua itu, adalah jasad baginda sendiri. Diri Nabi sendiri. Yang mana diri Nabi sendiri akan kembali ke rahmatullah. Sebab itulah dia menangis semahu-mahunya. Barulah sahabat-sahabat yang baru dapat tangkap, barulah pakat teriak, oh dia nak mati dah. Dia dah nak wafat dah. Pakat tanya pasal apa dia tak ambil pilihan yang pertama tadi. Dia boleh hidup sampai kiamat. Bahkan Allah Ta'ala akan bagi kemewahan. Kalau kemewahan ini di hadrat, datang daripada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak payah kerja. Tak payah kerja. Tak payah wariskan harta tu. Sentiasa diwarisi. Tapi Nabi tak pilih untuk ambil tu. Nabi pilih ambil yang kedua untuk berehat. Untuk berehat. Subhanallah. Satu ketika zaman pemerintahan Saidina Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni siapa? Cicit Saidina Umar Al-Khattab. Kan berlaku beberapa sejarah dua kali. Peristiwa pembongkaran makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama dapat mimpi daripada baginda Saidina Umar Abdul Aziz. Dia mai, dia tangkap orang tu, dia hukum pancung, dia bunuh. Lepas tu dia ambil satu jalan. Kali kedua seorang lelaki juga cuba mai curi. Tapi tak dapat. Akhirnya dia ambil satu jalan untuk tuang besi. Jadi tembok benteng di sekeliling makam baginda sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Waktu mereka nak buat kerja, nak tuang besi tu, nak tuang besi yang dileburkan. Dan jadi pagar agar kalau orang korek daripada bawah pun memang tak boleh tembus. Jadi waktu dia nak mereka buat kerja tu lah, tiba-tiba terbuka sepasang kaki dalam makam tu. Masih menangis. Dia kata yang tu kaki Rasulullah. Sepasang putih bersih. Bersinar, bercahaya. Dia kata yang tu sepasang kaki Rasulullah. Bukan. Bukan kaki Nabi SAW. Kata Umar bin Abdul Aziz, bukan juga nenek aku, iaitu Saidina Umar Al-Khattab. Tapi itu sepasang kaki yang berada betul-betul di belakang Nabi. Yang ni Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Cepat-cepat
Tutup, cepat-cepat ditutup. Bimbang. Orang tengok kaki saja pun orang boleh sembah. Manusia akhir zaman kan? Kalau kata tengok kaki saja boleh sembah. Jadi, ni di antara sebab kenapa Saidina Umar Abdul Aziz dia tirikan tembok dikeliling makam hak yang di bawah tanah. Dibimbangi. Kalaulah dapat salah satu jasad Rasulullah tak boleh sebab Allah Ta'ala pelihara. Tapi dua sahabat lagi dah. Kalau kata orang buklak kan, dia pun tak hancur di bawah bumi. No? Bumi pun malu nak makan mereka. Ha? Bumi pun malu. Tengok kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah yang duduk bersama-sama. Subhanallah. Orang tengok kaki, waktu dia pun tengok kaki, dia pun pakat teriak. Kan mulut ni bercakap. Penduduk Madinah pakat kerumun main ni nak tengok kaki tu. Dibimbangi manusia akan menyembah kepada kaki tu. Cepat-cepat dia akan boleh. Tutup. Dia kata kaki siapa? Kaki Rasulullah ke? Putih bercahaya. Kaki Saidina Abu Bakar. Dia kata bukan nenek aku. Dia kata. Kalau nenek aku yang ketiga. Tapi dia duduk yang kedua. Allahu Akbar. Kalau tak boleh tengok muka, tengok kaki pun jadilah. Siapalah aku ya Allah no? Siapalah kita ni no? Bukan kata nak tengok muka. Dan tengok kaki pun jadilah. Kalau tak boleh tengok kaki Rasulullah, tengok kaki sahabat yang dikasihi pun jadilah Allah. Yang manalah kalau nak ditimbang iman kita, amal kita, nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang hebat, nak dibandingkan dengan ketinggian kesyumulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapalah kita ni no? Yang manalah duduk kita ni? Kita bukan seperti hamba yang nak kisah tu. Malahan kita jauh lagi. Jauh lagi. Jauh lagi. Tapi ketahuilah sahabat sekalian. Selawat mendekatkan kita dengan Nabi SAW. Jangan putus selawat. Ada sedikit masa terluang. Ada ketika mana takut teramat sangat. Atau bahagia teramat sangat. Iringkanlah dengan selawat. Jangan putus, jangan berhenti, jangan putus. Hidupkanlah hati dengan berselawat. Kurang-kurang dapat jumpa. Sahabat-sahabat lain tanya kalau kata Rasulullah jumpa Abu Bakar As-Siddiq di mahsyar waktu bangkit mula-mula. Kami nak jumpa waktu bila? Kata Nabi SAW, jikalau kita tidak beriringan ke hadrat Qudsi, hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu di Kautsar. Haud Kautsar. Haud Kautsar. Baginda SAW adalah yang paling sibuk di mahsyar nanti. Sibuk cari umat dia. Di mana umatku. Sementara Saidina Abu Bakar sibuk melayan Rasulullah SAW. Itu turut sama-sama mencari. Kalau nak jumpa sekali dengan mereka, ada dengan Rasulullah di Haud Kautsar. Tetapi layakkah kita menghampiri Haud Kautsar tu tadi? Layakkah? Itu persoalan hari ini no, yang timbul dalam diri kita. Dahaga memang dahaga teramat sangat. Kita ni nak mati. Yang disebut dalam hadis 7 lautan diteguk takkan hilang dahaga. Apatah bangkit di padang mahsyar, lagi dahaga. Tetapi layakkah kami ya Allah? Mudah-mudahan. Sebab tu apabila kita berpuasa, kita dahaga. Kan ulama menasihatkan kita sambil kita hurut bahagian tengkok ni baca surah Al-Kautsar. Baca 3 kali surah Al-Kautsar. Sambil kita usap bahagian tengkok yang dahaga kering. Baru puasa tak sampai pun 24 jam. Okey. Sikit lagi dia boleh dah. Apabila Rasulullah SAW wafat dari tempat tinggalnya di dataran tinggi Madinah, Abu Bakar memacu kuda lalu turun dan masuk ke masjid tanpa bercakap kepada sesiapa pun. Dia masuk menemui Aisyah lalu mendekati jasad Rasulullah SAW yang diselubungi kain berwarna hitam. Diselaknya kain itu lalu ditutupnya kembali.
dipeluknya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Kemudian dia berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian kepada dirimu. Jika kematian ini telah ditetapkan ke atasmu, berarti engkau memang telah wafat. Kemudian Abu Bakar keluar dari rumah itu, dan ketika itu Umar sedang bercakap di hadapan orang ramai. Dia berkata, duduklah wahai Umar. Umar tidak mahu duduk, orang ramai beralih kepada hadapan Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Maka Abu Bakar berkata, barang siapa antara kamu yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa antara kamu yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati. Allah berfirman, wa Muhammadun ila rasulullah qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelum dia beberapa orang rasul. Adakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ibnu Abbas berkata, demi Allah seakan-akan mereka tidak tahu bahawa Allah telah menurunkan ayat ini sehingga Abu Bakar membacakannya. Maka semua orang yang mempelajari ayat ini, tidak seorang pun antara mereka yang mendengarnya, melainkan membacanya. Ibnu Musayyab berkata bahawa Umar menyatakan, demi Allah, setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku menjadi lemah hingga aku tidak berdaya untuk mengangkat kedua-dua kaki. Hingga aku terduduk ke tanah ketika mendengarnya. Kini aku telah tahu bahawa Nabi Muhammad SAW memang telah tiada. Di berita kewafatan baginda SAW disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu tak ada di sisi Nabi. Ya? Dia selalu dengan Nabi. Tak pernah berenggang, tak pernah berjauhan. Tapi di saat Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, dia tak ada di sisi Nabi. Diberitakan di dalam beberapa hadis sahih, dia mewakili baginda sallallahu alaihi wasallam menghadiri satu majlis walimah. Kalau kita hari ni kita kata majlis tahlil, tapi tempat duduk dia katakan daripada tempat yang tinggi, tempat dia ke atas sikit. Bila dia khabar sampai kepada pendengaran dia, orang lain pun tak tahu dah kata Nabi wafat. Saidina Umar dah sampai mengamuk. Siapa kata Nabi wafat, hari ni aku pancung leher dia. Siapa berani kata aku pancung leher dia? Nabi tak mungkin wafat. Walhal telah pun dihuraikan kalam Rasulullah tentang pilihan seorang hamba Allah tu. Tapi Saidina Umar tak boleh nak terima. Tak boleh menerima kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia turun mai daripada jauh, memacu kuda dengan selaju-lajunya. Masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah. Aisyah dengan dia tu anak dengan bapa. Tak banyak cerita, tapi jasad baginda sallallahu alaihi wasallam diselimut dengan selimut berwarna hitam. Tak guna putih. Dikafankan dengan kain putih. Selak selimut tu pucuk. Kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Dia buat apa? Dia letak kedua-dua tangan dia di atas lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kucuk di antara dua ainaihi, dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah ni dia kucuk dengan kucupan yang lama. Yang lama. Sambil mengucapkan selamat tinggal pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tutup dan menangis semahu-mahunya. Dengar kaca bilau di luar. Di kalangan para sahabat. Kaca bilau lah. Sayyidina Umar duk mengamuk. Dia kata dekat Rasulullah, Allah takkan menghimpunkan dua kematian kepadamu. Maknanya kita bukan mati dua kali. Kita mati sekali. Mati sekali je. Kita hidup dua. Allah Ta'ala takkan menghimpunkan dua kematian padamu. Jadi benar, apabila dia mengucuk
Tubuh yang kaku tu dia menerima. Sebab dia tahu dah kan Nabi kan sakit. Suruh dia jadi imam. Kan? Berwasiat. Dengan kata-kata yang pelik. Dengan kalam-kalam yang menyentuh hati dia. Akhirnya sampailah saat ni. Dia terima. Jadi satu cara dia kena buat. Satu tindakan yang dia perlu buat. Keluar menenangkan hati puak-puak muhajirin dan ansar yang sedang berselaru di luar tu. Sayyidina Umar ni dengan cabut pedang dia pegang di tangan, jangan siapa kata apa. Walhal dia menangis tak berhenti. Siapa jangan kata dia mati, dia tak mati. Dia cuma pingsan. Kerana dia terlampau sakit, dia pingsan. Sebab kan pada hari Nabi nak wafat tu, dalam hadis cerita Nabi pingsan 6 kali. Pingsan sedap. Sakit. Dia sakit kepala. Tak tahulah masa tu dia tak scan apa. Tapi asbab Allah Ta'ala nak ambil dia. Jadi, saya nak berkata, yang ni dia pingsan lama. Jadi jangan kata dia mati. Dia tak mungkin mati. Dan Abu Bakar lah yang keluar menenangkan seluruh sahabat-sahabat pada waktu itu dengan membaca ayat Al-Quran yang kita baca tadi, iaitu petikan daripada surah Ali Imran ayat yang keempat, ayat yang ke-14. 114, maaf lah. Bila mana dia baca ayat tu, di kalangan muhajirin dan ansar kata, kami tak pernah dengar pun. Kami tak pernah dengar apa ayat ni. Walhaturun awal. Selalu dia baca. Tapi seolah-olah tak pernah dengar. Rupa-rupanya ayat ini diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka tak faham. Tak faham. Dan selepas daripada kejadian tu, masing-masing pakat baca ayat tu. Nak menenangkan hati, nak bagi mereka terima kenyataan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Barulah tenang hati masing-masing. Sampai Abu Bakar kata, kalau hampa sembah Muhammad, hari ini Muhammad dah mati. Tapi sembahlah Allah. Sebab Allah tak pernah mati. Hidup selama-lamanya. Dia pujuk para sahabat. Kan ada yang sampai di luar batasan, yang nak bunuh diri, yang nak ikut pergi mati sama. Ada yang hempuk-hempuk kepala, yang Rasulullah marah sangat perbuatan orang-orang jahiliah. Ini yang Rasulullah marah sangat kepada buak-buak Syiah yang macam baru ni dia meraihkan perayaan Karbala tu. Memperingati kematian Saidina Husain dengan membinasakan diri sendiri. Memang Rasulullah marah benda ni. Memang dilaknati oleh Allah dan juga Rasul. Jadi Saidina Abu Bakar nak menenangkan hati para sahabat ketika itu dengan membaca surah Ali Imran ayat 144 ni. Maka tenanglah mereka sedikit demi sedikit menerima kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Saidina Abu Bakar akan dilantik menjadi khalifah pertama selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, insya-Allah ada rezeki kita, panjang umur, kita akan sambung perbincangan dalam 10 sahabat dijamin syurga, tanda menjadi khalifah pertama. InsyaAllah. Saya tahu perempuan semua pandai baca. Boleh baca sendiri. Tulisan Rumi kan? Boleh kan? Tapi nak kena pergi belajar juga. Bila kita berguru, fahaman dia lain. Kan kefahaman dia lain. Itu dinamakan muzakarah ilmu. Muzakarah ilmu. Kita kata, alah senang ya cerita ni. Buka baca lah apa yang hampa nak buang masa. Pergi duduk sampai berjam-jam nak kena mengadap. Muzakarah ilmu, perbincangan hamparan, kupasan setiap ilmu yang diwahyukan. InsyaAllah ta'ala. Ada rezeki, kita jumpa lagi pada minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Bolehkah kita bersumpah pada zaman sekarang ni? Kan? Jikalau kita nak mentaukidkan, apa maksud mentaukid? Menguatkan
satu-satu kenyataan atau pengakuan harus bersumpah. Nah, kita mungkin difitnah melakukan satu benda yang kita tak buat. Lepas tu kita nak taukid kan? Wallahi. Boleh diharuskan. Nah, tapi kalau kita mentaukidkan benda yang menipu, benda dusta, kita bersumpah dengan nama Allah, haram hukumnya. Kita kena bayar kifarat. Ada kifarat dia. Nah, ada diat dia yang perlu kita bayar bila kita bersumpah dengan nama Allah atas perbuatan dusta. Tapi kita memang sungguh-sungguh. Boleh. Harus kita bersumpah. Wallahu a'lam. Bina? Ada apa Rana? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Nah. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi hari ini menguatkan akidah dan pegangan kita, seterusnya menebalkan dasar rindu dan cinta kita kepada Nabi SAW bersama dengan para sahabat yang lain. Yang baik itu dari Allah, yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bika wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.